Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 3 Daizi. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu. Apa kabar semua murid-murid? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Cikgu akan mengajar topik menjelaskan bahan secara bertata susila. Baiklah murid-murid, sebelum memulakan sesi pelajaran, Cikgu akan menerangkan kepada murid-murid berkaitan dengan tata susila. Apa maksud tata susila? Tata susila bermaksud kesopanan ketika berkomunikasi dengan orang lain, sama ada melalui lisan ataupun tulisan. Murid-murid, sila rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 tahun 3 muka surat 13. Oke murid-murid, Cikgu akan bacakan berkaitan dengan teks di halaman 13, mendengar dan bertutur, yang bertajuk Buah Tangan dari Bumi Kenyelang. Buah tangan dari bumi kenyelang. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Murid-murid, sila buka buku teks muka surat 13 jika gambar yang Cikgu sertakan ini kurang jelas. Murid-murid, Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan petikan di muka surat 13 ini. Motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Selampai manik ini dihasilkan oleh etnik Sarawak. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung, dan bunga-bungaan. Selampai manik ini memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa, dan serangga. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Sebelum itu murid-murid tahukah apa itu selampai manik? Murid-murid mesti tidak tahu. Selampai manik ini ialah sejenis kain yang kita letakkan di bahu. Murid-murid, maksudnya di sini penjelasan tadi adalah penjelasan Nabila tentang selampai manik kepada rakannya. Di sini kita dapat melihat bahwa cara berkomunikasi Dayang Fatimah dengan kawannya Nabila adalah secara bertata susila dan sopan santun. Murid-murid, sekarang sila rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 muka surat 15. Berikan penjelasan secara bertata susila, kemudian lakukan perhiasan diri tradisional. Oke murid-murid, di sini Cikgu mahu kamu menjawab buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 muka surat 15. Sebelum itu Cikgu akan menerangkan sedikit berkaitan dengan tugasan ini. Murid-murid, sila lihat pada gambar tersebut perhiasan diri tradisional. Di sini di dalam gambar, murid-murid dapat melihat anting-anting, doko, pending,
cucuk sanggul, gelang tangan. Anting-anting itu adalah perhiasan yang diletakkan di telinga. Dokoh itu adalah perhiasan yang diletakkan di bahagian leher seperti rantai. Pending pula diletakkan di bahagian pinggang sebagai hiasan di pinggang. Cucuk sanggul hiasan yang diletakkan di bahagian kepala. Dan gelang tangan ialah hiasan yang diletakkan di bahagian pergelangan tangan. Murid-murid, sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 muka surat 15. Di sini cikgu akan menerangkan sedikit berkaitan dengan cara menjawab tugasan ini. Nenek. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Alia, cantiknya alat-alat hiasan nenek ini. Oke murid-murid, itu adalah contoh cara menjawab tugasan muka surat 15 ini. Cikgu harap murid-murid semua faham apa yang cikgu jelaskan. Soalan yang seterusnya, murid-murid boleh coba jawab. Murid-murid, terima kasih karena telah mengikuti sesi PDPR pada hari ini. Cikgu harap murid-murid semua faham berkaitan dengan tugasan dan topik pada hari ini yang cikgu telah jelaskan. Oke murid-murid, tugasan hari ini buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2 tahun 3 muka surat 15. Tugasan sebentar tadi yang cikgu terangkan cara menjawabnya itu. Jadi murid-murid seterusnya boleh jawab sehingga habis. Hingga kita bertemu lagi di kelas Bahasa Melayu yang seterusnya. Terima kasih murid-murid. Jaga diri.